Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan izinnya pada malam ni kita sama-sama dapat lagi meneruskan program Generasi Al-Quran dengan sama-sama menyertainya secara maya, insya-Allah. Seperti mana yang saya maklumkan semalam, tetamu kita pada malam ni adalah yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Muhaimin bin Muhammad Zaki, telah pun berada bersama-sama kita dalam Google Meet ni. Jadi saya mengalung-alungkan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan sekalian dan juga Ustaz yang sekali lagi sudi untuk bersama-sama kita menjadi guru kita pada malam ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di kerana masa pun dah pukul 9.42, jadi marilah sama-sama kita mulakan program kita pada malam ni, siri yang ke-168 ni, dengan sama-sama kita mulakan dengan sama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita harap kawan-kawan kita akan terus masuk menyertai join pada program malam ni kerana sekarang ni dah pukul 9.40, jadi kita teruskan program walaupun ada sebahagian lagi yang baru-baru nak masuk. Saya seperti mana yang saya maklumkan kemarin, sekali lagi saya maklumkan bahawa pada malam ni tetamu kita ataupun guru kita pada malam ni adalah Ustaz Muhammad Muhaimin bin Haji Muhammad Zaki. InsyaAllah akan menjadi khalifah kita dalam program kita membaca Al-Quran, dan seterusnya kita akan mendengar tazkirah daripada Ustaz nanti, insyaAllah. Jadi untuk makluman semua, ini adalah merupakan penampilan kali kedua bagi Ustaz Haji Muhammad Muhaimin bersama-sama kita. Jadi kita mengalung-alungkan dan sangat-sangat mengucapkan terima kasih ke atas kesediaan Ustaz untuk terus membantu kami menjayakan program kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, oleh kerana Ustaz dah biasa dengan program ni, jadi saya rasa saya tak perlu terangkan panjang lebar. Jadi insya-Allah kita akan mulakan dengan sama-sama membaca Al-Quran. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung bacaan kemarin, di mana semalam kita berhenti pada ayat 38 surah Al-Hajj. Dan hari ini kita akan sambung ayat 39 hingga 55 surah Al-Hajj, iaitu muka surat 337 dan juga 338. Kita akan baca dua muka surat seperti biasa, muka surat 337 dan juga 338, insya-Allah. Jadi selesai saja Ustaz membaca Al-Quran, nanti kita dengar dan kita akan ikut bersama di rumah. InsyaAllah saya akan baca terjemahan ayat-ayat yang berkenaan. InsyaAllah saya akan baca ayat berkenaan untuk memberi peluang kepada Ustaz bersedia untuk tazkirah nanti. Jadi saya akan bacakan dulu, lepas tu Ustaz akan memberikan tazkirah, sambung dengan tazkirah, dan lepas tu kita akan benarkan tuan-tuan untuk berinteraksi dengan Ustaz, insyaAllah. Itulah kandungan program kita seperti biasa, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau tuan-tuan dah bersedia, rasanya saya nak serahkan kepada Ustaz untuk meneruskan program kita pada malam ni. Jadi yang dengan segala hormatnya saya persilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Muhaimin bin Muhammad Zaki untuk meneruskan program siri yang ke-168 kita pada malam ni. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar Tuan Haji dan juga ibu-ibu ayah-ayah yang lain? Jadi saya ada sediakan nota pada malam ni. Jadi insyaAllah kita nak menghadapi bulan Rajab, kita akan melihat sebuah hadis yang sahih berkaitan dengan perjalanan Isra' baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti mungkin insyaAllah Tuan Haji Rahim boleh kongsikan dengan jemaah yang lain, insyaAllah nota tersebut yang telah saya sediakan secara senang lembut lah. InsyaAllah kita akan membacakan surah Al-Hajj
Saya baca dulu, lepas tu yang lain ikut kan? Betul tak? Ya, masing-masing ikut di rumah masing-masing. Okey, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وزن للذين يقاتلون في أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقادر الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبياع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم لوط وأصحاب المدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم
وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمن به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan sekalian, sudah sebentar tadi kita dah dapat sama-sama membaca dua awal lagi muka surat daripada Al-Quran, muka surat 336 dan muka surat 335 dan juga 336. Muka surat 337 dan 338. Alhamdulillah. Kita dah dapat baca secara tertib mengikut bersama-sama bacaan Ustaz Khalifah kita Madani, Ustaz Muhammad Muhammad. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan sekalian, insyaAllah saya akan bacakan terjemahan kepada ayat yang kita bacakan tadi daripada surah Al-Hajj ayat 39 hingga ayat 55, insyaAllah. Jadi, aku mohon perlindungan Allah dari syaitan yang terjam dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi kerana sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sesungguhnya Allah Maha berkuasa menolong mereka itu. Iaitu orang-orang yang diusir daripada kampung halamannya tanpa alasan yang benar hanya kerana mereka berkata Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Iaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka mendirikan solat, menunaikan zakat dan menyuruh membuat yang makruf dan mencegah daripada yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Dan jika mereka orang-orang musyrik mendustakan engkau Muhammad, begitu pula lah kaum-kaum yang sebelum mereka. Kaum Nuh, Ad dan Samud juga telah mendustakan rasul-rasulnya. Demikian juga kaum Ibrahim dan kaum Lut. Dan penduduk Madian dan Musa juga telah didustakan. Namun aku beri jangka waktu kepada orang-orang kafir. Kemudian aku seksa mereka betapa hebatnya persiksaanku. Maka betapa banyak negeri yang telah kami binasakan kerana penduduknya yang dalam keadaan zalim sehingga runtuh bangunan-bangunan. Dan betapa banyak pula telaga yang telah ditinggalkan dan istana yang megah menjadi hancur. Tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga akal mereka dapat memahami, sehingga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak akan memungkiri janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Dan berapa banyak negeri yang aku tangguhkan penghancurannya kerana penduduknya yang zalim. Kemudian aku azab mereka dan hanya kepadaku tempat kembali segala sesuatu. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku diutus kepadamu sebagai pemberi peringatan yang nyata. Maka orang-orang yang beriman dan melakukan kebaikan, mereka memperoleh keampunan dan rezeki yang mulia. Tetapi orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami telah dengan maksud melemahkan kemahuan untuk beriman. Mereka itu adalah penghuni neraka Jahannam, neraka Jahim.
Tetapi orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami dengan maksud melemahkan kemahuan untuk beriman, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka jahim. Dan kami tidak mengutus seorang Rasul dan tidak juga seorang Nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan dia mempunyai satu keinginan. Syaitan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan syaitan itu. Dan Allah menguatkannya ayat-ayatnya. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan syaitan itu sebagai ujian bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit dan orang yang berhati keras dan orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang jauh, dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahawa Al-Quran itu benar daripada Tuhanmu, lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya, dan sesungguhnya Allah memberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Dan orang-orang kafir itu sentiasa meragui Al-Quran hingga kematiannya datang kepada mereka di saat yang tiba-tiba atau azab hari kiamat yang datang kepada mereka. Sadaqallahul azim. Demikianlah firman Allah yang Maha Agung. Alhamdulillah kita dah dapat dengar terjemahan daripada surah Al-Hajj. Semalam kita dengar mengenai ibadat haji daripada ibadah haji yang Allah perintahkan mendirikan semula Baitullah pada Nabi Ibrahim dan seterusnya, melakukan ibadah, menyucikan, membersihkan rumah Allah dan sebagainya, dan seterusnya melakukan untuk kita sampailah ke Nabi Muhammad untuk mengerjakan ibadah haji kepada umat-umat Nabi Muhammad, insya-Allah. Hari ini pula kita dengar daripada terjemahan ayat-ayat 39 sehingga ayat yang ke-55 mengenai orang-orang yang mendustakan janjinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana siksaan Allah ditimpakan kepada orang-orang kafir yang menolak ataupun yang telah menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada malam ni kita akan dengarkan tazkirah seterusnya. Saya nak serahkan kepada Ustaz Muhammad Muhammad untuk slot full time kita untuk kuliah kita pada malam ni. Silakan Ustaz. Ustaz tak buka mikrofon Ustaz. Alhamdulillah bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama kepada ibu-ibu ayah-ayah yang saya sangat kagum lah dengan komitmen dan kesungguhan untuk mempelajari ilmu Al-Quran, kerana disebut dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang belajar dan juga mengajarkan Al-Quran. Jadi mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan yang disebut oleh Nabi, orang yang sebaik-baik daripada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya nak tambah sikit sebelum kita dalam perbincangan kita. Jadi mungkin Ayahanda Tuan Haji Rahim dah berkongsi tentang salinan nota yang saya telah sediakan sebentar tadi. Sebelum tu dalam ayat yang kita baca tadi ni, keutamaannya itu kepada orang-orang munafik, kerana dalam asbabun nuzul, sebab penurunan ayat, terutamanya pada ayat yang ke-53, ianya berlaku kepada salah seorang pada zaman Nabi SAW, yang mana dia tak dapat harta ghanimah. Dan bila dia tak dapat harta ghanimah ni harta rampasan perang, maka dia pun mencela baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencela Nabi, dan Nabi SAW mengetahui perkara ini. Jadi itulah yang disebut kalau kita melihat pada ayat yang ke-51,
Iaitulah orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami dan melemahkan kemahuan untuk beriman. Kalau bahasa kita ni, mereka provoke, kan. Mereka bukan sahaja mereka ni beriman kepada ayat-ayat Allah SWT, tapi ada unsur-unsur, kalau bahasa kita ni nak peleceh, kan, ataupun nak menentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau boleh dalam kehidupan kita pada waktu dan ketika ini lagilah, kan, cabaran kita sangat kuat. Ada orang, kan, kalau kita tengok di Pulau Pinang kita, baru-baru ni kita kematian seorang ulama, iaitu Syekh Almarhum Syekh Datuk Abdullah Al-Bukhari, yang merupakan salah seorang ahli jawatan kuasa satu di Pulau Pinang. Jadi apabila kita mendengar berita tentang kematian ulama, kita kena rasa sedih, ibu-ibu ayah. Kenapa? Kerana disebut oleh Nabi SAW, apabila matinya para alim ulama, itu merupakan tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat ni Allah mematikan para alim ulama. Dan bila Allah Ta'ala mematikan para alim ulama, apa kesan dia? Maka lahirlah golongan yang disebut sebagai juhala, orang-orang yang jahil. Mereka memberikan fatwa yang sesat, dan juga menyesatkan orang lain. Jadi Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungi kita dan ahli keluarga kita daripada perkara-perkara sebegini. Jadi insyaAllah sama-sama kita melihat, boleh jadi saya masukkan dalam WhatsApp lah, senang kan untuk kita tengok secara atas talian, kan. Sekarang ni orang tak berapa jarang guna kertas dah, iaitu sebuah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang berkait dengan perjalanan Nabi. Perjalanan Nabi, seperti mana yang kita baca dalam surah Al-Isra pada ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina, ila akhir ayat. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala mulakan dengan perkataan Subhanalladzi. Maknanya Maha Suci Allah. Nak menceritakan, kata sebagian ulama tafsir, Allah nak cerita benda yang menakjubkan. Kan, pada waktu tu kapal terbang tak ada, pada waktu tu jet tak ada, kan, boleh pergi daripada Mekah ke Masjid Aqsa ni dalam masa yang singkat, dan tak cukup dengan itu, naik pula, kan, lepas daripada 7 lapisan langit, kan. Kalau kita pada waktu ni, kalau bahasa kita ni boleh jadi orang kata benda-benda yang tak masuk akal lah. Tetapi apabila salah seorang sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana diprovok, ni kan, golongan provok ni sebenarnya dah lama dah berlaku. Kita baca ayat yang Tuan Haji Rahim sebutkan tadi pun, maka ada dalam kalangan sahabat-sahabat ni mereka pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar, kan. Mereka kata, wahai Abu Bakar ni, hang percaya lagi ke kepada Muhammad, kan. Sebab Sayyidina Abu Bakar ni bukan saja pak mentua Nabi, tapi sahabat karib Nabi. Maka ketika itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kata Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Jahal, kalau kamu sebut lebih teruk daripada ni lagi, kan, lebih dahsyat daripada ni lagi, aku akan percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sejak daripada itu, Sayyidina Abu Bakar digelar sebagai As-Siddiq, yakni membenarkan. Jadi dalam kehidupan kita, ibu-ibu, ayah-ayah, saya nak ingatkan, maka dalam hidup kita ni kena ada satu sifat seperti mana sifat Sayyidina Abu Bakar, iaitu membenarkan apa yang disebut oleh Allah, apa yang disebut oleh Nabi SAW. Sebab tu bila mana kita dengar azan, kan, antara benda yang kita jawab lepas daripada kita dengar azan apa? Innaka la tukhliful mi'ad. Ni semua kita dah sebut ni, kan. Apa makna dia? Sesungguhnya Allah tidak memungkiri janji. Apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, apa yang Nabi SAW sebut dalam hadis-hadis Nabi, maka semuanya itu akan ditunaikan. Baik. Jadi kita akan tengok sebuah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam daripada Anas bin Malik, bahawa ketika Nabi menceritakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, summa furidat ala salawatu salatul khamsin
salatan kulla yawmin faraja'tu famartu ala Musa faqala bima umirta qala umirtu biqamsina salatin kulla yawmin qala inna ummataka la tastati'u khamsina salah ila al-akhir hadis. Kemudian diwajibkan ke atas aku 50 waktu solat. Ini Nabi SAW cerita. Bagaimana dalam peristiwa Mi'raj. Mi'raj diperjalankan Nabi daripada Masjid Aqsa di Palestin sampailah ke Sidratul Muntaha. Maka nak dapat satu perintah. Apa perintah dia ibu-ibu? Perintah dia adalah perintah solat. Sebab tu kalau kita tengok dalam perintah-perintah yang lain, kewajipan-kewajipan yang lain cukup melalui wahyu. Maknanya perantaraan wahyu ni cukup dah. Tapi perintah solat ni Allah Ta'ala nak cerita kepada kita, umat Nabi SAW, punya berat tanggungjawab dia tu sehingga kan Allah Subhanahu Wa Ta'ala hantar direct kepada Nabi. Kan kalau tamsil yang saya boleh bawa ibu-ibu ayah-ayah, kalau benda-benda dokumen yang tak apa penting, kan boleh jadi kita tinggal kat depan rumah kita adalah sekali jiran kita main ambil. Kan contoh kita nak bagi apa? Kita nak bagi kuih contoh dia. Kita nak bagi kalender, kan benda yang tak apa penting sangat. Kan kita kata sekali jiran lagi, ni saya nak keluar ni, saya tak depan rumah saya dulu. Tapi kalau benda tu benda penting, contoh dalam sampul itu ada 500,000 contoh dia. Kan maka kita tak tinggal macam tu, kita akan tunggu bagi by hand dan serahan tangan. Maka bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk kepada kita betapa pentingnya perintah solat. Sebab perintah solat ni iaitulah al-farqu bainal muslim wal kafir as-salah. Beza antara orang Islam dan orang kafir adalah solat. Kalau kita buat amalan-amalan yang lain hebat macam mana pun, tapi kita tak solat, maka amalan-amalan yang lain itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita tengok amalan-amalan, contohnya kalau haji, kan ada badal haji. Kalau puasa adanya fidyah, kan. Tetapi solat maka wajib untuk kita qadrakan, kan dalam kehidupan kita selagi mana kita mengingati, sekiranya kita meninggalkan perbuatan tersebut. Baik. Jadi ibu-ibu ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi SAW sebut kemudian diwajibkan ke atas aku 50 kali solat setiap waktu. Boleh bayang tak kalau 50 kali dalam sehari. Baru nak dengar kuliah dah habis dah. Tak boleh dah tak gini nak semayang pula. Kan? Baru ibu-ibu nak buat cupcake contoh dia. Tak dah nak masuk lagi, tengok-tengok lah nak masuk waktu dah solat yang lain. Kan? Maka aku kembali dan melepasi Musa. Bila mana Nabi SAW turun melepasi Musa pada langit. Maka ketika itu Nabi Musa AS bertanya, apa yang telah diperintahkan terhadap engkau? Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apa yang kamu dapat? Sebab apa? Sebab apa Nabi Musa? Kerana Nabi Musa AS pernah ada experience, ada pengalaman bertemu dengan Allah di Bukit Tur Sina. Maka dia tanya kepada Muhammad, apa yang dia dapat? Kan? Maka Nabi SAW pun menyebutkan, aku diperintahkan dengan 50 kali solat pada setiap hari. Kan? Umat aku ni dapat 50 kali waktu sembahyang. Maka kata Nabi Musa, sesungguhnya umat engkau tidak akan mampu untuk melakukan 50 kali solat pada setiap hari. Wahai Muhammad, umat kamu ni tak boleh. Sebab apa? Kerana aku telah cuba pada orang sebelum engkau. Dan aku telah cuba dengan semaksimum mungkin kepada Bani Israel. Dia kata umat aku ni, umat-umat terdahulu ni, tubuh badan mereka besar. Kan? Usia mereka ni panjang. Kan? Ribuan tahun. Tetapi tak boleh nak semayang 50 waktu. Maka Nabi Musa pun bagi satu cadangan. Iaitulah kembalilah semula kepada Allah dan minta keringanan daripadanya untuk umatmu. Dan hampir jumpa balik minta tawak. Dan minta tawak, minta kurang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Nabi SAW, pada penggan yang kedua itu kata Nabi, aku pun kembali kepada Allah
lalu kurangkan 10 daripada jumlah yang diberikan. Dapat tawak 10 kan, jadi 40 kan, sampai pelakuan yang sama. Sampailah pada peringkat yang berikutnya, lalu aku kembali lagi kepada Allah dan dia kurangkan lagi 10 kan, aku kembali benda yang sama, lalu aku kembali semula kepada Allah dan aku diperintahkan dengan 10 kali solat setiap hari. Jadi pelakuan itu bila mana Nabi SAW turun, maka Nabi Musa AS tanya lagi, sehingga kan pada peringkat yang keempat kata Nabi SAW, aku diperintahkan dengan solat 5 kali sehari kan. Diperintahkan dengan 5 kali sehari. Maka kata Nabi Musa, sesungguhnya umat engkau tidak akan mampu melakukan 5 kali solat setiap hari. Aku dah cuba kepada orang yang sebelum engkau. Kan, sebab Nabi Musa AS ni, dia adalah Nabi kepada Bani Israel. Dan dalam Bani Israel ini, Nabi-Nabi terdahulu, antaranya Nabi Isa, antaranya Nabi-Nabi yang lain banyak daripada Bani Israel. Sebab tu kebanyakan orang Yahudi ni bukan mereka tak tahu kelahiran Nabi, tetapi mereka tidak iktiraf Nabi kerana Nabi kita Nabi SAW ni bukan daripada kalangan Bani Israel. Itu sombong mereka. Sebab tu Allah Ta'ala menyebut inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia antara kamu orang yang bertakwa kepadaku. Dan dalam Islam ni dia tak ada warna kulit, dia tak ada kasta-kasta, tak ada pangkat apa semua, tak ada kan. Bukan kata dalam hidup kita tengok tuan-tuan, waktu kita meninggal kan, saya duk baca talqin kadang-kadang ada si fulan bin si fulan kan, kadang-kadang depan dia nama waktu dia hidup gelaran macam-macam, tapi bila baca talqin kita baca nama dia, nama mak dia kan. Kat situ pun kita nampak dah bahawa rupa-rupanya apa yang kita ada di dunia ni hanyalah sebagai pinjaman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan kekal. Nabi SAW sebut akan ada 3 yang akan benda yang akan ikut kita. Dan apa yang akan ikut kita ibu-ibu? Yang pertama, harta kita. Boleh jadi ibu-ibu ada kereta Velfire kan, pergi sampai kat kubur anak kita bawa kan. Lepas tu dia masuk dalam kubur sekali, tak ada dah kan. Kita tengok dulu ni, seingat saya ada satu kaum ni kan, dia bawa bubuh duit dalam kubur. Lah ni pun lepa pun dah kredit dah. Mereka buh duit tipu. Dia kata kalau buh duit betul kan malam ni pakai habis terus kubur. Tok saya, kubur mak saya ni pakai habis kena kambuih balik. Kan, sebab orang curi duit dalam tu. Jadi nak cerita dia, yang kedua apa yang akan kita bawa iaitulah ahli keluarga kita. Boleh jadi adik-beradik kita main sat. Kan? Dan yang ketiga amalan. 2 ni dia akan tinggalkan kita. 1 dia yang akan duduk bersama kita. Apa yang akan duduk? Amalan kita akan duduk bersama-sama dengan kita. Sebab tu pernah satu ketika ada seorang sahabat Nabi, dia buat kemah kan, dia buat kemah, rupa-rupanya bawah kemah tu ada kubur. Dia tak tahu sebab di negara Arab ni kalau ibu-ibu ayah pi kubur ni dia tak ada lah tanda macam kita sangat kan. Kalau pergi ke Pukan Bakhir dan sebagainya, maka waktu tu dia dengar ada orang baca surah Al-Mulk kan, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir ila al-khatam, sampai habis 30 ayat, 30 ayat dia dengar. Gamak kalau kita macam mana ibu-ibu kan, lari tak cukup tanah tengok kanan tengok kiri tak ada siapa, tapi ada dengar suara kan. Maka waktu tu esok ni dia jumpa Nabi, dia kata wahai Rasulullah, semalam ni aku ada kan. Nabi tanya dia, kamu tahu tak siapa yang baca tu? Dia kata aku tak tahu, aku tak nampak siapa pun. Maka kata Nabi SAW, wahai sahabat, itulah surah Al-Mulk yang menjadi peneman kepada ahli dia. Dan ketika mana waktu dia duduk di dalam kubur kan. Jadi surah Al-Mulk ni akan jadi pembela kepada kita. Tu nak cerita dia, amalan kita ni akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi sampai Nabi SAW dapat sampai 5. Nabi Musa kata apa? Aku telah cuba pada orang sebelum kamu. Kembalilah kepada Allah. Mintalah keringanan daripadanya untuk umatmu. 5 pun Nabi Musa kata tak boleh. Kan banyak sangat tu. Minta tawak lagi. Maka kata Nabi SAW, aku telah minta sehingga aku menjadi malu untuk meminta kurang. Akan tetapi aku reda dan aku berserah. Sebab tu tuan-tuan, dalam hidup kita ni kena ada satu sifat, iaitu kita memohon keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kadang-kadang bila kita
doa antara yang kita minta pada Allah apa? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Dua benda kita minta. Yang pertama redha Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ganjaran syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Yasin kan, ada penghargaan kan yang Allah Taala bagi kepada seorang lelaki bila mana dia dibunuh dengan kejam, kerana dia beriman kepada Allah, dia dibunuh oleh kaum dia, maka Allah Taala bagi penghargaan pada dia, khila dukhulil jannah, masuklah kamu ke dalam syurga. Maka ketika mana dia nampak nikmat, nikmat syurga tu apa dia sebut? Qala ya laita qaumi ya'lamun. Dia kata, kalaulah kaum aku ni yang bunuh aku, yang hina nabi-nabi, kalau mereka tahu nikmat syurga ni, mereka takkan buat apa yang mereka buat ketika mana waktu mereka hidup. Jadi nak cerita dia, nikmat syurga ni terlampau hebat kan. Maka Nabi SAW pun jadi malu kan. Supaya kita lah kan, sekali tu teringin sangat nak makan ikan siakap kan, Langkawi harga RM1,000 kan, teringin pi kat kedai tu, kita tengok tu teringin kan, macam mana rasa siakap sampai RM1,000 ni kan, yang kita duk makan kat kedai RM15, RM20 ya. Yang tu pun sedap yakmat dah kalau buat bakar ke buat gulai kan. Sekali tu kita pun pi kat kedai tu, boleh minta tawar dah kan, minta tawar. Dia kata tak apalah, nampak muka hang pun kesian ni, tak apalah abang bagi, ambil lah 800. Kita kata 800 mahal lagi ni, saya ni main mata-mata nak makan ikan siakap viral ni. Dia pun bagi tawar lagi 700 kan, sampai RM50 dia tawar. Daripada RM1,000 tu dapat RM50. Kita kata RM50 pun mahal ni. Dia kata tak payah beli kita kan. Punya dia, kita pun dia segan dah. Jadi dalam muamalah boleh dah untuk kita minta, kurang boleh, tetapi berpada-pada. Jangan sampai menzalimi kepada orang yang berniaga kan. Contoh dia kan, harga barang pun mahal, kita pun kena faham lah kan. Kadang-kadang harga barang daripada RM10 kan, modal pun RM5, dia minta tawar sampai RM3. Tuan-tuan kan, kawan tu berniaga boleh jadi dia nak bayar gaji pekerja dia dan sebagainya. Baik, jadi maka Nabi SAW bila mana Nabi SAW berkata sedemikian, maka ada suara yang menyeru. Apa suara yang menyeru itu? Dia mengatakan bahawa aku telah jalankan kewajipanku dan aku telah kurangkan beban hambaku. Maknanya apa? Makna nak cerita dia kan, betapa kasihnya Nabi kita, Nabi SAW kepada umat. Nabi tak mau memberatkan umat Nabi kan. Ini kita nak masuk dalam bulan Rajab. Saya baru-baru ni hantar tag khutbah kan, untuk persediaan menghadapi Ramadan kan. Isduk teringat ibu-ibu ayah-ayah lah, rasa macam baru je kita balik bazar Ramadan kan. Terlepas ingat tak kat raya tu tengok PKP kan, tara tak ada bazar Ramadan pun rumah kita penuh makanan kan. Ingat lagi tak kan, kawan ni COD, kawan ni COD kan. Tu tuan-tuan. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka nak cerita dalam bulan Ramadan ni ada solat sunat tarawih. Dan tarawih asal daripada perkataan rawahah, berehat-rehat kan. Jadi ada satu kisah ketika mana pada permulaan disyariatkan solat sunat tarawih ini. Sahabat-sahabat bila mana mereka dengar sallu kama raaitumuni usalli, solat seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Sahabat-sahabat tengok Nabi solat, lepas pun buka solat. Mai malam yang kedua kan, ramai lagi orang sembahyang belakang Nabi. Tengok hari yang berikutnya kan, Nabi SAW tak ada. Sahabat-sahabat pun esok mereka tanya Nabi, wahai Rasulullah kan, malam ni kami pakat duk tunggu semua nak solat sunat tarawih. Sebab tu solat sunat tarawih tu disebut rawahah, berehat-rehat. Sebab tu tempoh duration dia tu panjang kan, sampai bila? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ibu-ibu nak buat 2 rakaat, nak buat kuih samprik dulu, boleh tak pergi sambung pula kan. Habis dah semayang 2 rakaat pula kan, nak buat apa lagi, nak buat kek pula, nak buat kuih raya ke contoh kan. Balas dendam 2 tahun dah tak PKP ni raya kan. Tahun ni saya nak buat 50 jenis kuih ustaz. Tak apa, tak ada masalah. Cuma kita risau kan, buat kuih raya, tengok sekali dengan kuih raya tu habisnya tu ya. Dan tak semayang dah. Jadi eloknya kita habiskan dahulu. Okey, baik. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka
Apa Nabi SAW sebut kepada sahabat yang bertanya? Maka kata Nabi SAW, aku tidak mahu memberatkan umatku. Dan Nabi tak mau, takut-takut nanti solat sunat tarawih itu diwajibkan kepada umat baginda SAW. Jadi betapa kasih sayang Nabi kan, sehingga kan dalam hadis yang lain, hadis yang sahih, Nabi sebut setiap Nabi dan Rasul ada doa yang mustajab. Tetapi Nabi SAW simpan doa itu untuk digunakan ketika mana pada Yaumul Qiyamah untuk umat Nabi SAW. Tengok sayangnya Nabi. Yang kedua, iaitulah bagaimana ibadat solat ini, kalau kita tengok realiti yang berlaku pada waktu ni, ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah. Kan? Nabi Musa kata 5 pun berat dah. Minta tawak lagi. Benar tak apa yang disebut oleh Nabi Musa? Kalau kita perhati betul lah. Sebab tu dalam Al-Quran, satu-satunya ibadat yang kena pukul kalau tak buat, apa dia? Ibadat semayang. Kan ada tak kita baca ibadat puasa ke, ibadat zakat ke, ibadat haji, tak buat kena pukul, tak ada. Tapi ibadat solat tak buat kena pukul. Sebab apa? Kan? 8 tahun kena ajak, 10 tahun kalau tak buat kena pukul. Sebab apa kena pukul, ibu-ibu? Kan pukul ni sekadar-kadar untuk belajarlah, jangan pukul sampai patah kaki pula. Tu tak diajar oleh agama. Kan? Sebab apa? Kerana ulama membahaskan kalaulah dengan Allah Ta'ala pun dia boleh bengking. Ini kan sesama makhluk. Kan? Tapi kadang-kadang terbalik manusia akhir zaman. Kan bila orang marah anak datang mayang, tak apalah, ya hang weh, dia ni kecil lagi. Kan? Nanti dia besar nanti mayang lah. Kan besar pun tak mayang lagi, tak apalah, nanti dia kahwin, nanti mayang lah. Kan? Kahwin pun tak mayang lagi, nanti dia dapat anak mayang lah. Kan? Dapat anak pun tak kahwin lagi, nanti dia mati, dia orang tolong bayang pada dia lah. Sampai tahap macam tu. Kan? Jadi nak cerita dia, kalaulah hubungan kita dengan Allah pun tak jaga, macam mana hubungan ketiga mana dengan sesama manusia ataupun makhluk? Kerana makhluk itu bergantung harap kepada Allah. Jadi saya cukup sekadar itu perkongsian kita pada malam ini. Jadi saya cukup sekadar itu perkongsian kita. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah. Jazakallah khairan katsira diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Muhammad bin Haji Muhammad Zaki yang sudi sekali lagi bersama kita dalam program ni. InsyaAllah, alhamdulillah, sebagai guru kita dah dapat baca Al-Quran bersama Ustaz tadi, dan sekarang kita dah baru saja mendengar tazkirah. InsyaAllah Ustaz ada membekalkan nota tadi saya ada paparkan dalam show dalam presentation tentang boleh baca, dan dalam message Google Meet juga saya masukkan sedikit nota yang berkenaan, yang mana pada malam ni tazkirah Ustaz adalah berkaitan dengan peristiwa Isra' Mi'raj, di mana pada dalam peristiwa tersebut Nabi mendapat bertemu dengan Allah, Allah telah memerintahkan Nabi untuk mengerjakan ibadat solat yang bermula diperintahkan untuk umat Nabi Muhammad untuk mengerjakan ibadat solat sebanyak 50 rakaat, di mana seperti mana yang adalah hadis berkenaan 50 waktu, 50 bukan 50 rakaat, 50 waktu. Jadi kemudian Nabi balik, Nabi kira seperti mana Ustaz sebutkan tadi, redha dengan apa yang Allah perintahkan. Jadi Nabi balik, bertemu dalam perjalanan balik, jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa bagi tahu kat Nabi bahawa umat dia sendiri pun tak mampu melakukan seperti yang demikian. Jadi dia minta supaya Nabi meringankan umatnya dengan cara kembali bertemu dengan Allah, minta keringanan, mengurangkan bilangan waktu semayang yang berkenaan, waktu solat yang berkenaan. Seperti mana Ustaz sebutkan tadi, 5 waktu yang kita akhirnya kita dapat 5 waktu untuk mengerjakan sehari semalam pun ada orang tak mampu buat. Dan kalau 50 waktu seperti mana yang asalnya, selepas 50 waktu kalau kita bagi sama rata 24 jam, 24 jam
bahagi 5 tu maksudnya selepas berapa minit akan berlaku lepas setengah jam. Kalau lepas setengah jam tu maksudnya 48 waktu, baru 48 tu. Jadi maksudnya tak sampai setengah jam kita akan lakukan solat lagi. Tu kalau cara matematik dah. Sebab 24 jam, kalau bagi setengah jam, kita ada 48 waktu. Ya, kalau 50 waktu tu maksudnya tak sampai setengah jam kita kena lakukan solat sekali lagi. Jadi sebab itulah Nabi Musa kata umat dia sendiri tak mampu untuk melakukan sebanyak tu. Jadi minta Nabi supaya kembali ke Allah untuk minta keringanan. Dan akhirnya setelah turun naik, Allah menerima permintaan Nabi Muhammad SAW dan akhirnya kita diperintahkan untuk mengerjakan solat sebanyak 5 waktu sehari semalam. Yang inilah yang kena kita usahakan. Seperti mana Ustaz sebutkan, tetapi kalau seandainya kita tertinggal, kita kena qada juga, maksudnya kita kena tunaikan sehari semalam 5 waktu yang berkenaan. Jadi itu yang saya dapat saya dengar dan dapat baca daripada apa yang nota yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Terima kasih banyak Ustaz kerana memperingatkan kita tentang solat, betapa pentingnya solat kepada umat Nabi Muhammad, dan juga solat ini juga telah dilakukan oleh umat-umat yang terdahulu. Jadi tak ada alasan untuk kita tidak mengerjakan solat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk malam ni saya nak buka lah kepada tuan-tuan dan puan-puan pula untuk berinteraksi dengan Ustaz, untuk bertanya dan sebagainya, insyaAllah. Jadi untuk pengalaman Ustaz, malam ni tadi saya pun sebenarnya lambat tadi join buka Google Meet ni untuk tuan-tuan dan puan-puan join, kerana di surau kami tadi kami buat majlis tahlil, ada kenduri, sebab tu nampak Haji Yaakob pun baru yang masuk ni. Jadi nak minta Haji Yaakob dulu untuk berinteraksi dengan Ustaz. Silakan Haji Yaakob. Terima kasih Tuan Haji Rahim yang telah memberi kita tafsiran untuk ayat yang dibaca oleh Ustaz tadi. Jadi Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya minta maaf sebab saya ada urusan lepas ni. Saya minta diri dulu InsyaAllah Ustaz. Saya minta maaf sebab saya ada urusan sikit. Minta maaf Okey, Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz, ada bekalan nota semua. InsyaAllah. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya dah kongsikan Ustaz ada urusan yang tak dapat dilakukan. Jadi nota-nota yang berkenaan sebenarnya saya dah kongsi. Kalau tuan-tuan ada dalam grup-grup WhatsApp yang saya hantar mesej-mesej itu, ada saya hantar dalam bentuk PDF nota Ustaz tadi, dan juga dalam program ni tadi pun saya dah tayangkan presentation hadis yang berkenaan, dan juga dalam mesej dalam Google Meet juga saya ada tampalkan, pastekan terjemahan hadis yang berkenaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasanya kalau tuan-tuan ada nak kongsi apa-apa, silakan. Saya nak, kalau ada perempuan nak kongsi apa-apa. Haji Yaakob tadi ada apa-apa cakap tak habis ni, macam mana kenduri dekat surau tadi? Alhamdulillah, makan banyak tadi. Makan banyak. Tak nak makan tadi. Jadi satu soalan ya tanya tadi. Bagaimana kita untuk menyuruh bagi mereka-mereka yang tak mau juga semayang, sedangkan umur mereka sudah lanjut usia. Itu saja tanya tadi tu. Jadi Haji Rahim boleh dijawab. Mungkin apa Haji aku sebenarnya ada jawapannya kot. Dah, Haji Rahim boleh jawab. Lalunya orang yang bertanya tu dia ada sendiri dah ada jawapan ni, nak mengesahkan saya jawapannya. Tak banyak jawapan, tapi saya nak hurai lagi lah. Jadi Ustaz boleh hurai banyak sebab apa? Dalam saya sama-sama mengajarkan ibadah haji bersama Ustaz, banyak tafsirah yang diberikan oleh Ustaz masa di Mekah tu. Jadi saya tahu Ustaz tu macam mana dia punya kemampuannya tu. Saya tanya dia tu. Itu sajalah yang tanya dia tadi. Haji Yaakob kira buat mengerjakan haji sekali dengan Ustaz Haji Muhaimi. Ya, tahun 2018.
Oh, baru tahu. Sama dia. Oh, Ha, jadi itu apa dia. Ustaz Muhammad ni memang rapat dengan ahli apa fatwa Majlis Fatwa Negeri Pulau Pinang. Tadi pun dia sebut mengenai apa seorang daripada ahli Majlis Fatwa Negeri Pulau Pinang, itu apa nama tadi? Abdullah Bukhari, yang meninggal, Imam Ustaz Abdullah Bukhari, yang imam masjid masjid apa dekat Pulau Pinang tu, yang merupakan haji ahli Majlis Fatwa yang meninggal dunia baru-baru ni. Jadi sebut, jadi memang, jadi sebenarnya memanglah Ustaz Muhammad kita memang rapat dengan orang-orang dalam majlis fatwa. Sedap dia pun ada membantu dalam urusan fatwa dan di Pulau Pinang, insya-Allah. Mengenai itu soalan tu, boleh bertanya pada Ustaz Muhammad bila ada kesempatan jumpa dia, ataupun kepada ustaz-ustaz yang lain nanti, insya-Allah. Mungkin ada ustaz-ustaz yang sesuai, yang arif mengenai perkara tersebut. Tapi mengenai solat ni, walau macam mana sekalipun, dia suka tak suka, dia kena buat. Kalau sebagai seorang Islam, kalau orang bukan Islam pun, dia kena masuk Islam. Orang kafir tentulah kena masuk Islam, dah jadi Islam, dia kena mengerjakan solat. Malah orang yang Islam sendiri, yang dah mengucap syahadah dan menjadi sebagai orang Islam, memang telah menjadi tanggungjawab dia untuk mengerjakan solat. Jika tidak, maka dia tidak mendirikan tiang agama. Jadi solat adalah salah satu tiang agama. Jadi susah senang ceritanya, istilah yang Ustaz pakai, kufur nikmat, kufur. Wallahu a'lam. Mungkin ada apa tuan-tuan lain yang nak berinteraksi, silakan. Macam mana kaedah nak pujuk orang? Tu bukan bidang saya lah. Saya tak pandai nak pujuk-pujuk ni. Wallahu a'lam. Kalau tuan-tuan tak ada apa-apa, kalau ada silakan tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada apa-apa nak kongsi. Masa kita panjang ni, hari ni kira Ustaz ada hal, jadi bertuah kita tadi pun dapat bersama Ustaz pun kira bertuah dah. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam situasi sekarang ni, bila dah boleh buat pengajian di surau dan masjid, kebanyakan ustaz-ustaz yang biasa, yang selalu bercakap, yang selalu memberikan ceramah, memang sibuk sangat. Mereka mesti ada tiap malam ada kuliah di masjid, kadang-kadang masjid yang jauh, kadang-kadang masjid yang dekat. Jadi saya pun jadi agak suka juga untuk dapatkan khidmat ustaz-ustaz kerana bertembung dengan kuliah-kuliah mereka di masjid. Jadi bila ustaz tu, macam Ustaz Muhammad tadi dapat bersama kita tu, walaupun sebentar, alhamdulillah, memang saya tahu memang ada urusan lain yang perlu diuruskan. Jadi kita ucapkan terima kasih lagi kepada Ustaz Muhammad kita. Jadi untuk tuan-tuan dan puan-puan, makluman tuan-tuan dan puan-puan, untuk tetamu kita pada malam esok pula adalah Ustaz Dr. Haji Johari bin Arifin akan bersama kita. Ustaz Dr. Haji Arifin ni asal dia guru, kemudian jadi pensyarah IIB, Institut Amiruddin Baki, cawangan Jitera, bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, dan pada ketika ni telah menjadi pengarah IIB, Institut Amiruddin Baki, Jitera Kedah. InsyaAllah akan bersama kita pada malam esok. Dia bidang ekonomi sebenarnya, tapi anak murid dulu di sekolah, dia dulu biasa mengajar di SMKA Negeri Tebal bersama-sama dengan saya. Kemudian semua anak murid dia panggil dia ustaz. Memang dia nampak perwatakan semacam ustaz, insya-Allah boleh menerangkan benda-benda berkaitan dengan urusan agama kita. Merupakan subjek minor dia semasa di universiti, itu pendidikan Islam. Dia banyak mengkaji pendidikan Islam. Di IIB pun dia banyak antara khusus yang dia sampaikan adalah mengenai pentadbiran pendidikan secara Islam.
di sekolah-sekolah dan juga di kementerian, insya-Allah. Jadi itulah tetamu kita pada malam esok, insya-Allah. Jadi harap tuan-tuan dan puan akan terus bersama lagi pada malam esok. Kalau tak ada apa-apa lah, kita boleh rehat awal pada malam ni, insya-Allah. 9.36 malam ni. Jadi kita sudahi 10.36 bukan 9.36. 10.36 dah, nyanyuk saja lah. Banyak ni orang sebelah ni dia tegak kata pasal tak betul lah apa tak betul. Jadi kita sampai setakat sini ya program kita pada malam ni. Kita sudahi dengan tasbih kifarah dan suratul as, kemudian seterusnya kita baca doa tafal Quran. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ما جاهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat rehat tuan-tuan. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.